Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia Tuan Imam hadirin yang dimata Allah Ta'ala sekalian, kita dah habis bab 3 pada sebelum Ramadan tempoh hari, dan insya-Allah malam ni kita mula pada bab yang keempat, iaitu muka surat 73. Muka surat 73. Baik, bab yang keempat ini saya letak tajuknya bid'ah, dhalal dan syirik, natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik. Bid'ah, dhalal dan syirik, natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik. Bahkan sebenarnya tajuk buku ini asalnya adalah bid'ah, dhalal dan syirik. Tapi fikir-fikir balik ni cari pasal. Jadi tukar sikit, jadilah khurafat, tahyul dan mistik, dia kurang sikitlah. Kalau bubuh kepala cerita bid'ah dah, tak ada apa. Payah perbincangan nanti. Jadi kita kena ambil tahu jugalah sensitiviti yang masih lagi menebal di kalangan masyarakat kita ni. Baik. Mukaddimahnya, antara perbahasan yang paling kontroversi sepanjang sejarah pengajian Islam adalah isu bid'ah. Sampai hari inilah. Dan ia masih menjadi polemik sampai ke saat ini. Pernah apa dia tu salah tu? Yalah, kenapa aman tiba-tiba di situ? Sekejap saya fikir. Pernah aman terhadap bid'ah juga. Pemahaman tu bukan pernah aman. Pemahaman terhadap bid'ah, boleh betulkan pada buku tu. Pemahaman terhadap bid'ah juga ada pelbagai bentuknya, bergantung kepada aliran fikrah dan guru-guru yang seseorang itu ambil ilmu dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemikiran mereka. Sudah pasti ada golongan yang sangat keras, harta boleh sampai ke tahap ghulu, ataupun kita panggil ghulat, golongan ghulat dalam bab ini, dan ada golongan yang terlalu lembut sehingga membiarkan apa sahaja i'tiqad dan amalan yang berbentuk kaifiat ibadah atas premis ataupun meletakkan hujah sebagai harus. Meskipun perkara yang dilakukan jelas tidak mempunyai asas dan nas, di samping menyalahi akan sunnah sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbahasan ini saya akan mengulas berdasarkan pengalaman diri sendiri yang terlibat secara pinggiran sebagai orang awam yang meminati ilmu-ilmu Islam. Dalam masa yang sama, berlatar belakang pengajian sekolah menengah agama sampai tingkatan 5, sebelum sempat menempa pengalaman dalam setahun di sebuah ma'had tahfiz, kemudian pernah sekejap di matrikulasi UIM, sebelum sembung pengajian PJJ UUM. Namun pada masa sama, saya mengambil pengajian diploma Usuluddin di UM. Seterusnya saya sempat mengikuti 2 kali pengajian sarjana dalam pengajian Islam, namun tidak direzekikan khatam, dan kini sedang berusaha menghabiskan pengajian sarjana dalam pengajian Melayu. Ni masa tulis buku ni lah. Perenggan seterusnya pun tak penting, tapi tak apalah, kita baca jugalah sebagai maklumat umum bahawa saya tulis buku ni memang benar-benar berdasarkan perkembangan pengalaman diri sendiri. Bukannya kita nukil daripada orang lain, tidak. Tapi kita, perjalanan, ialah apa yang kita lalui 10 tahun, 15 tahun dulu. Dalam proses nak faham kenapakah jadi begini. Macam awal-awal dulu kita bincang, kita ni bila kita terdedah dengan aktiviti intelektual ataupun aktiviti kesarjanaan itu, kita akan sentiasa peka dengan sekeliling kita. Dan perkara yang kita minat apa dia.
Jadi sikit sebanyak minat saya adalah terhadap perkembangan pemikiran. Cara orang Melayu berfikir tentang agama mereka. Kenapa patternnya begitu? Kenapa yang kita akan jumpa orang yang soleh baik, solat, puasa, zakat, haji tak tinggal, tapi benda-benda khurafat ni dia okey juga. Jadi ini isu-isu yang menarik lah untuk kita kata. Dan bukan masyarakat kita saja. Jadi setengah orang dia kata, entah ni memang nak cari buruk orang Melayu je. Bukan masalah tu, dah masalah memang bidang kita itu. Melainkan saya kaji dalam pengajian Cina, maka saya kajilah orang Cina. Ataupun pengajian India. Sekarang saya memang minat pengajian Melayu sebab saya orang Melayu dan saya tengok ahli keluarga sendiri dan orang kampung kita ada keistimewaan yang masih perlu dijelaskan. Yang peliknya lagi, hal-hal tersebut seakan diterima dan diterima hatta oleh para agamawan asatizah yang kita duk belajar dengan dia tentang hal-hal yang demikian juga. Jadi ini menariklah macam mana mereka kettle perkara tersebut. Kita tanya dia one by one. Ada setengah guru saya tanya, Ustaz, Doktor, tak jadi bid'ah lagi ke lagu tu? Dia kata itulah. Dia tahu benda tu, tapi dia nak sebut. Dia tahulah dia nak against masyarakat, dia tak mampu. Saya kata tak sampai tahap bid'ah lagi ke tu? Dia kata, akhi beginilah. Selagi benda tu dalam lingkungan yang tak jelas, grey area, dia tak langkau lagi bid'ah dalalah yang hakiki, kita consider masyarakat masih lagi okey lah. Saya kata kalau begitu berat. Apa guna kita jadi asatizah? Saya marahlah, saya macam tak puas hatilah. Sepatutnya seorang yang dinamakan ustaz, mengajar apa semua, kita cuba bawa masyarakat kepada yang lebih baik. Pun begitu ada setengah asatizah kita agak keras mengatakan salah secara mutlak, jumlah kepada yang betul secara mutlak. Jadi saya ubah sikit pendekatan sebab tahu orang Melayu kita ni soft hearted. Dia mudah terasa. Dia mudah, mana boleh orang kritik langsung. Nah, tak orang lain kita pun kalau isteri kata, kenapa awak begitu? Awak ni. Nah, ego tu tercala. Jadi kita faham dah benda tu. Makanya dalam bab ni sebab tu Mak Saleh British lama jajah kita sebab dia faham benda ni. Psikologi orang Melayu, sosiologi, antropologi, dia kuasai perkara itu. Maka dia faham, orang Melayu ni kalau nak jadi tuan dia, first seorang pegawai datang, masuk kampung buat lawatan, buka kasut, naik atas rumah, makan nasi sambal lauk, sambal petai dia tu, bersilap sekali, settle masalah. Maka masyarakat akan kata, bagusnya tuan inilah tuan kita punya penasihat baru ni. Tak ada. Baik segala-gala lah. Macam orang nak jadi YB lah. Dia kena ada satu masa, dia raung kampung, tengok orang duduk kedai kopi ramai, tempat paling ramai, dia kena berhenti, oleh RM50, belanja satu kedai. Lepas tu 5 tahun ke depan, benda itu akan diulang lagi. Janganlah YB kita ni. Padahal dia bagi RM50 tu ya. Kan pelekat tu sekali tu saja. Tapi itu dia punya, kita kata, psyche orang Melayu kita dalam masalah-masalah. Dia bersentimen lebih sikit dalam hal-hal demikian ya. Jadi bila muncul orang macam kita yang banyak tanya, dia tak seronok lah. Kuasawan, golongan politik takkan seronok. Orang agama yang sudah established, tok guru besar, takkan seronok lah banyak tanya kau ni. Serabut perut ni. Jadi dia nak benda, dia jadi anti-establishment secara tidak langsung. Kita nampak dan bila kita bawa naratif bahawa apa dia, selama ni dia duk jual cerita Khidir alaihi salam, kita kena jadi macam Musa dengan Khidir, begini. Bila saya bawa, saya kata tak, Khidir tak ada apa-apa pun. Tercengang lah mereka. Saya kata Khidir tak ada apa-apa. Khidir ni bukan seorang Nabi dan Rasul pun, wallahu alam khilaf. Tapi majoriti kata Nabi dan Rasul lah. Nabi tanpa Rasul. Sebahagian kata wali, mereka kata wali lah. Dan sebahagian lagi kata malaikat. Dan saya kata kisah Khidir dan Musa, watak utamanya adalah Musa, bukan Khidir. Yang kita minat sangat pada Khidir ni kenapa? Khidir tak bawa syariat. Dia tak terima wahyu yang berbentuk syariat. Khidir ni kita tak akan cari di akhirat untuk ambil syafaat daripada dia. Tak penting langsung pun. Entah apa sebut macam tu. Yalah. Tema Suratul Kahfi adalah untuk lawan Dajjal. Kisah Musa dengan Khidir adalah tentang fitnah ilmu.
bagaimana nak hadapi fitnah Dajjal nanti dalam bentuk ilmu. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Khidir, daripada kisah ni untuk nak lawan Dajjal kalau Dajjal muncul depan kita ni? Tak ada. Relax. Oh, dia mau. Datanglah. Ini hujah saya. Tak betul saya bagi tahulah. Gitu ya. Jadi naratifnya perlu diterbalikkan. Sebenarnya watak yang lebih utama untuk kita ambil ibrah pengajaran, sikap, tindakan adalah daripada Musa alaihissalam. Walaupun kita sudah ada perjanjian, sudah terikat dengan apa-apa yang rasmi, tapi tetap bila jelas depan mata kita ada perlakuan yang melanggar syarak, khurafat, tahyul dan segala benda yang lawan syarak, maksiat pada Allah, maka kita kena stand still untuk bangkit bagi tahu ni tak betul. Itu Musa alaihissalam. Tapi kalau kita ambil sikap yang Khidir nak, maksudnya Tok Guru buat apa, jelaslah zina, maksudnya maksiat ke apa semua, tak, Tok Guru kita sedang buat ibadah. Itu. Jadi tak bertanya. Jadi sikap sepatutnya kritis. Musa. La ta'atil makhluk bima'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini prinsipnya. Maka yang menyelamatkan kita bila Dajjal muncul. Kelak, na'udzubillah, kita tak sempatlah insya-Allah. Bahkan Dajjal-Dajjal kecil, Ad-Dajjal minad Dajajilah, fitnah-fitnah kecil, Dajjal kecil yang betul ilmu yang dah ada. Kita akan boleh berhadapan dengan Dajjal-Dajjal kecil. Apa dia? Ni golongan-golongan uskun, ustaz-ustaz yang penipu dan seumpamanya yang sengaja bawa ajaran-ajaran khurafat apa semua ni, dengan bertanya soalan dan tanya daripada mana sumber awak ambil. Awak dok mengajar ni ambil daripada mana? Betul ke benda yang awak mengajar ni? Ini ke Islam yang benda begitulah yang akan merimaskan mereka. Maksudnya sikap Musa. Bukan sikap Khidir. Benda yang Khidir terima tu tak ada manfaat pun untuk kita, tuan-tuan. Dengar kat dia orang ni, tak tahu jadi apa. Dah marahlah. Dia kata tak boleh, dah cukup. Bawa naratif Khidir ni cukup. Dah banyak sangat ustaz-ustaz cerita Khidir. Tertinggal watak Musa yang lebih hebat dan lebih agung dan lebih besar dalam cerita tersebut. Ini kita kata perkara yang wajar kita kemukakan pada masyarakat kita lah. Baik. Perenggan sebelah selepas ni saya tak baca lah, malu. Baik, kemudian saya kata di situ, saya beruntunglah kerana sebahagian besar daripada asatizah yang saya rujuk dan ikuti akan manhaj mereka bukan kalangan yang totok, wulu dan bersikap ekstrim terhadap perbezaan yang dibenarkan. Berbeza khususnya dalam bab mutaghayyirat. Agama ni ada thawabit, ithbat thawabit yang tetap tidak boleh berubah, dan mutaghayyir ataupun mutaghayyirat yang boleh berubah. Usul akidah, usul ibadah tidak berubah sampai bila-bila. Daripada zaman Rasulullah sampai kiamat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bermaksud adalah usul akidah dan usul ibadah takkan berubah. Tetapi sistem yang bergerak, contohnya sistem politik, boleh berubah. Rasulullah tak pernah wariskan satu sistem politik yang khusus, tidak ada. Cuma prinsip-prinsip adil, kena jaga rakyat itu adalah. Tapi sistem yang khusus, nak lantik pemimpin mesti guna cara ni, tak ada. Maka sebab tu dia agak fleksibel lah. Dia mutaghayyirat. Hari ini secara umum ulama-ulama Islam hampir majoritilah jumhurnya setuju bahawa kaedah demokrasi walaupun ia tidaklah 100% Islami, tapi ia antara cara yang paling baik kerana banyak jaga maslahah. Apa dia? Nyawa. Kalau tak dulu nak tukar kerajaan kena buat apa, tuan-tuan? Masa peralihan Abbasiyah dengan Umayyah dengan Abbasiyah, mereka buat apa? Mereka semelih saudara se-Islam seagama mereka. Jadi kalau kita kata nak bawa khilafah betul, setengah pihak nak bawa khilafah ni, adakah kita nak balik pada sistem tu? Setiap 5 tahun dah asal parai masing-masing. Ni pilihan raya dekat ni. Tapi dengan sedikit penerimaan terhadap demokrasi, ya walaupun kita tahu itu memang ambil daripada ciplak daripada zaman Yunani kuno sana, tapi ia telah bagi ruang untuk banyak kebaikan di samping ada kekurangan yang mesti kita terima juga. Untuk setakat ni. Nanti Mahdi muncul, Dajjal muncul, lain pula sistemnya. Jangan risaulah, dia akan berubah selalu. Kita dah di akhir zaman kan? Begitu.
Sebab tu dulu pun yang tak terima sistem di Saudi cerita lain. Tuan-tuan tak boleh banding negara kita dengan Saudi. Saudi tu memang dia ada sistem negara dia begitu. Maka kalau kita pergi sana, kita jadi rakyat mereka, kita taatlah dengan sistem sana. Tapi bila kita balik ke Malaysia, sistem yang sedia ada yang berfungsi ini. Nak dapat tidak, kita kena berada dalam sistem itu dan buatlah sekadar yang boleh. Dalam masa yang sama, sentiasa usaha cuba untuk ubah yang mana dapat kita ubah. Sahabat-sahabat kita yang tak berapa suka pun dulu tengok, mereka pun jadi orang besar dah melalui sistem tersebut hari ini. Okeylah. Baik. Kemudian katanya lagi, kesemua ini membentuk kefahaman yang saya fikir jika pun bukan yang paling tepat, tapi suatu pendekatan dan cubaan terbaik untuk menghadapi realiti antara ifrat, iaitu terlalu sempit, dan tafrit, iaitu terlalu terbuka longgar. Longgar sangat jadi liberal, sempit sangat jadi ekstrim. Jadi kita nak cari yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam Islam, al-wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Wasatan litakunu syuhada 'alan nas, surah Al-Baqarah. Tapi wasat di situ kalau tengok tafsir antara Ibn Katsir yang dimaksudkan al-wasat, golongan wasat di situ adalah sahabat Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan wasat? Terjemahannya kebanyakan adalah pertengahan, tak tepat. Pertengahan tak tepat. In the middle tak tepat. Jalan tengah tak tepat. Al-wasat, the best of. Khiyarul adl, yang terbaik. Maksudnya apa dia? Anak saya 3 orang pergi sekolah, tingkatan 1, darjah 5, darjah 2. Saya bagi yang tingkatan 1 ni RM2, yang darjah 2 RM2, yang darjah 1 RM2. Adil ke saya tu? Kiranya hak sama rata lah. Tapi keperluan kakak dia yang darjah 1 melebihi daripada 2 yang kecil ni. Jadi keadilan itu apa? Bagi yang terbaik. Tapi golongan bukan Islam dia faham keadilan itu adalah dengan al-wasat, al-wasat, al-adl dengan al-qist, membawa maksud yang lebih kurang sama dalam Quran ya. Jadi keadilan adalah memberi sesuatu pada tempat dia lah, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Al-wasat, keadaan yang terbaik. Khiyarul adl, terbaik. Sebab tu bila bincang tentang wasatiyah, dia bukan 50-50. Oh, kita wasatiyah, fokus kepada dunia 50%, fokus kepada akhirat 50%, 50-50. No. Al-wasat, akhirat 100% effort kita, untuk dunia 100% effort. Itu al-wasat. Jadi, perbincangan wasatiyah dulu, zaman wasatiyah, seronoklah juga. Banyak perbincangan. Dan saya agak terkilam bila berlalunya pemerintahan yang lalu, wacana tentang wasatiyah tidak diangkat lagi. Sedangkan itu antara yang the best discourse yang kita boleh tawarkan dalam pemikiran beragama sebenarnya. Dan hampir ulama-ulama dunia pun setujulah dengan, cuma kena ta'rif betul-betul dan ambil yang terbaik. Dan antara juara yang membincangkan tentang wasatiyah ni, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang salafiyah dan seumpamanya pun terlibatlah dengan perbincangan tersebut. Menarik. Kita nak yang the best. Jadi the best of untuk kita di Nusantara alam Melayu Malaysia pastinya akan sedikit berbeza dengan yang al-wasat di Saudi sana. Dia berbeza. Ada benda-benda yang kena berbeza. Kerana latar belakang sejarah, pengalaman budaya yang berbeza dan jauh. Cuma ada benda yang boleh kompromi dan dia rumit lah. Dia bukan semudah, tak apa, kita balik pada Quran hadis, settle masalah. No. Dia bukan tengok tok laki bini duk gaduh, kongkang, kita pun lempar Quran sebiji, kembalilah pada Quran sunnah. Dia tak begitulah. Dia kena panggil kaunseling dulu, kenapa pak cik? Bergaduh sangat ni. Oh, kenapa makcik? Oh, panjang cerita. Kena ada ilmu psikologi, kena ada ilmu komunikasi, skill, kena ada pengalaman dan seumpamanya. Banyaklah. Adalah cerita menarik. Ustaz-ustaz lama cerita tak? Pasangan bergaduh nak bercerai ni. Dia mari petang rumah di pejabat Tok Qadhi. Qadhi dulu, Qadhi Al-Qudah, yakni Qadhi ni hakim, pemutus hukum paling besar. Qadhi zaman kita ni nikah cerai saja. itu dia. Tadi apa yang berlaku adalah dia mari dekat pukul 5 orang nak balik belaka dah. Oh, marah bukan main lah. Ni suami tak berguna lah apalah. Suami dia relax, hero tamir relax gitu. Ya, isteri dia ni
Tok laki saya ni gini ni. Qadhi ni dia ada SOP dia rupa-rupanya. Dia panggil seorang-seorang dulu. Okey, sabar. Masuk seorang dulu. Nah, siapa nak masuk dulu ni? Oh, saya masuk dulu, isteri kata. Oh, tak sabar. Mulut kelupak bunyi. Masuklah. Cerita belaka. Sampai Z. Cerita. Tok Qadhi dengar. Oh, letih nak jadi pendengar yang baik ni. Nak ya. Dengar sampai habis. Habis tu, Tok Qadhi pun tanya. Kak cerita ni, seolah-olah tak ada langsung kebaikan suami tu. Sepanjang kahwinnya, tak ada kebaikan langsung. Oh, tak ada. Semua tak baik belaka. Tengah marah. Tak ada. Semua tak baik belaka. Berapa tahun dah kahwin? Lama dah 20 tahun. Contoh. Anak berapa orang? 5 orang. Masa buat anak tu lagu mana? Masa buat tu baiklah. Kejap dia kata. Pula. Nak kata emosi. Jadi Qadhi ni main peranan penting tu. Ilmu psikologi tu. Dia bukan main boleh. Tak apa kok. Okey, tak apa. Dah selesai. Saya nak panggil suami pula masuk. Masuk suami tu selisih di pintu. Tu nak cerita semualah keburukan kita tu. Dia dia warning suami. Tu nak cerita. Tu nak cerita belaka lah tu. Dah masuk. Okey, habis sesi dua-dua. Rupanya kes-kes kecil saja. Kes-kes biasalah. Dia pesan suami beli bawang putih, tok lelaki beli bawang merah. Marahlah. Benda-benda gitu je kadang-kadang tu. Nah. Tidak orang lain, saya pun halia dengan lengkuah, tukar lagi lah tu. 2-3 kali ulang kedai. Jadi, Tok Qadhi ni bijaksana. Tok Qadhi kata gini, ni petang nak pukul 5 dah ni. Urusan nak cerai ni ambil masa juga, dia kata. Nak buka tu buka ni. Beginilah, malam ni balik dulu, petang ni balik dulu. Esok pagi-pagi sebelum matahari naik, mari selalu dah. Maksudnya lepas subuh tu mari selalu tunggu. Kita proses esok. Esok ni, Tok Qadhi mari awal sungguh. Biasa dia paling lewatnya, masuk 8.30. Hari tu dia lepas pukul 7 tu mari dah. Takut kawan ni mari sungguh ni. Tunggu tak mari. Esok tak mari, lusa tak mari. Berkali balik itu lega dah. Dia pelepah dah. Dia dah meluahkan segalanya itu. Dia balik malam tu berkali. Ada, Tok lelaki pun beli hadiah ke lagu mana. Settle lah masalah. Adik. Banyak keadaan ni memerlukan kebijaksanaan, hikmah. Kadang-kadang kita melaluilah proses-proses tersebut, lama-lama kita pun faham, kena lagu ni. Jadi, moral of the story cerita tadi tu memang orang-orang penting dalam masyarakat, khususnya orang agama yang ada kedudukan apa semua, sangat penting mempunyai hikmah. Sangat penting untuk melihatlah suasana tu. Tidak buat keputusan berdasarkan maklumat yang tidak cukup. Maksudnya. Kalau dalam akademik, data tak cukup tu, buat kesimpulan dah tak boleh lah. Begitu. Kena data tu cukup dulu. Analisisnya mantap, barulah boleh keluar kesimpulan yang utuh untuk orang lain nak cabar dan seumpamanya. Baik, katanya lagi di sini, isu yang menjadi masalah dalam wacana berkaitan bid'ah adalah sifat bermudah-mudah dalam memfasidkan, iaitu tafsiq, menyesatkan, iaitu tadlil, membid'ahkan, iaitu tabdi', bahkan sampai tahap mensyirikkan, iaitu tasyri', dan mengkufurkan takfir tokoh-tokoh aliran fikrah jemaah dan amalan tertentu. Sedangkan jikalau ditanggapi dengan ilmiah dan insaf, sebenarnya hal ini tidak semudah sebagaimana hukum-hukum dan label yang dikeluarkan secara sembrono seperti yang banyak kita baca di media baru pada hari ini. Saya sendiri pernah bercadang menulis buku khas mengenai i'tiqad dan amalan bid'ah di alam Melayu, namun belum kesampaian. Sebenarnya sudah ada kajian-kajian ilmiah akan hal ini. Antara yang sangat khusus adalah buku Sunnah dan Bid'ah dalam Amalan Orang Melayu, karya Profesor Datuk Dr. Jawiyah Dakir dan Wan Awang Wang Alini, terbitan DBP. Buku yang bagus, buku yang bagus dan jelas. Kita pun bila baca tak sangka dah ada dah dalam bahasa Melayu. Lama dah tentang buku yang khusus. Dan senarai yang dia masukkan itu, kita baca berdebar, tuan-tuan. Wow, beraninya. Tapi tak, rupanya dalam sudut akademik dah lama dah orang bincang. Semua dulu tak ada internet. Jadi buku ni orang tak baca. Buku DBP pula tu tulisan kecil-kecil huruf, siapa nak beli baca. Jadi perkara itu tak sampai pada masyarakat. Hari ini disebabkan ada Facebook, YouTube apa semua,
benda tu lebih mudah sampai. Bila mudah sampai, dia jadi polemik lah. Polemik. Dulu para sarjana penulis bergaduh di mana? Dalam surat khabar. Hal ni jawab, minggu depan pula jawab. Lambat nak jawab, minggu depan baru tunggu. Astor Rajabat berdebat dengan siapa dulu? Dr. Mazhar contoh. Dia debat lah dalam tu. Maulana Asri dengan Dr. Lutfi daripada UM masa tu. Syiah. Duk jawab dalam Mastika. Perdebatan antara Kasim Ahmad dengan Shanun Ahmad berkaitan sastra Islam. Bermula daripada majalah Dewan Sastra ada seumpamanya, jawab-menjawab. Jadi nak ambil masa, nak terbit, nak tulis tu, ambil masa. Hari ni tak ada fikir, tulis tu lepas tu, Allah, delete dulu. Salah. Nasib baik sempat delete. Lepas tu orang kata, tak payah delete lah, Allah dah catat dah. Dah. Tulis, tengok salah group. Oh, saya orang kali. Oh, minta, aduh hai. Tak. Tulis untuk nak kutuk grup ni, tiba-tiba post dalam grup tu. Tu. Lama-lama tak boleh ni. Kena betul hati-hati. Kena betul hati-hati. Dulu ni, nak tulis, nak hantar dulu. Editor pula check lagi. Jadi nak jumpa tulisan yang, maksudnya kualiti lah. Benda tamik proses yang lama. Hari ni tak ada fikir tu. Taik. Tak ada fikir betul ke tidak ni. Hantar dulu. Yang penting puas hati. Desakan itu ya. Baik, terus katanya di sini, saya sendiri pernah baik, secara umumnya di Malaysia atau Nusantara terdapat beberapa aliran faham tentang wacana bid'ah ini. Yang pertama, aliran yang berpegang apa sahaja i'tiqad dan amalan yang tidak ada asal secara khusus daripada nas adalah bid'ah dan natijahnya adalah kesesatan. Maksudnya secara asas tak ada nas, kira sesat selalu dah. Secara zahirnya. Natijah sesat adalah neraka. Sebaik ini kira secara umum mereka yang bergaduh secara emosi lah. Sebahagian mereka menolak amalan yang berasaskan kepada hadis dhaif hampir secara mutlak. Sebahagian mereka menolak amalan yang berasaskan kepada hadis dhaif secara mutlak. Semua urusan berkaitan agama ini, khususnya urusan i'tiqad dan ibadah, sudah sempurna dan mesti hanya bersumberkan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kaedah asas mereka adalah al-aslu fil ibadah haram, al-aslu fil ibadah tahrimun, iaitu asal hukum dalam ibadah adalah haram sehingga ada dalil yang membenarkannya, yang mengatakan wajib ataupun sunat, dan seumpamanya. Jadi wajib dengan sunat ni tak banyak isu sangat. Yang banyak isu dalam masalah harus ataupun bid'ah tadi, ataupun makruh. Tapi itulah bila kita tengok ulama-ulama fiqh ni, sebab dia ada 5 hukum tu, kebanyakan benda yang tak jelas dia akan berada di daerah sama ada harus ataupun makruh. Hatta makruh dibagi pada 2 pula, tahrim dengan makruh tanzih yang kurang ringan sikit. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Daud Fatani pun menghukumkan tahlil arwah sebagai jelas tu dia sebut tu dalam furuk masail dia tu. Tapi bila baca kitab tu macam tak nampak bahagian tu. Kau. Tapi jelas dia sebut situ. Tapi nak kata bid'ah dalalah finnar, dia tak sebut gitu. Dia kata apa dia? Makruh. Yang perbuatan yang keji. Tercela, dia guna istilah-istilah itu. Tapi dia tak jatuhkan bid'ah. Sebab mereka tahu implikasi bid'ah adalah dalal, maka itu beratlah. Itu sedikit hikmah. Tapi berat dah sebenarnya tu. Bila sebut kata makruh dan juga perkara tu adalah keji apa semua, berat dah tu. Cuma tak sebut kata bid'ah sajalah. Tapi masyarakat kita tu, makruh saja. Dia sahaja tu. Bila makruh sahaja tu tak apa, bolehlah. Patutnya makruh. Tak boleh lah. Sila hari bulan menjadi haram tu. Tu makruh. Not intonasinya. Tapi sebahagian kita yang duk baca tu, makruh saja. Apa masalahnya? Jadi duduk makruh tu mana sebenarnya? Itu yang membezakan. Baik, katanya lagi di sini. Yang kedua, aliran yang berpegang bahawa bukan semua i'tiqad dan amalan yang tidak mempunyai nas itu dalam kategori bid'ah dalalah. Ini kerana mereka menerima konsep bid'ah hasanah
yang bersumberkan dalil umum atau kaedah pendalilan istidlal qawaid fiqhiyah yang menggunakan selain nas yang qat'i seperti qiyas, masalihul musalah, istihsan, istishab, al-adah al-muhakkamah, maqasidus syariah, saduz zari'ah dan pelbagai lagi dari sumber hukum yang kebiasaannya menjadikan i'tiqad atau amalan tersebut dihukum atau difatwakan sebagai mubah, yajuz, yakni harus sahaja bagi dipegang atau diamalkan. Mereka juga berpegang dengan kaedah al-aslu fil asya', al-aslu fil asya' al-ibahah, iaitu asal hukum itu adalah harus ataupun sesuatu yang tiada larangan secara nas, maka ia tidak semestinya tidak boleh diterima dan diamalkan. Ini yang berkembang biak ni. Nah, kita pun kata kalau begitu nak solat air raya boleh azan lah. Sebab tidak ada larangan khusus untuk azan. Tak boleh lah. Kalau yang ni tak boleh, kenapa yang tu boleh? Yang ni jadi di situlah pertembungan antara mazhab ahlul hadis dengan mazhab ahlul fiqh lah, golongan fuqaha usul fiqh. Tapi nak kata ulama-ulama fiqh usul fiqh salah pun tak boleh tuan-tuan. Kena tengok juga tu, bila tengok balik, dia kalau kira parameter tu hujung dah nak keluar dah, tapi dia sikit lagi tu. Masih lagi. Cuma kita ni nak pilih yang mana. Jadi kita kempen, pilihlah yang tidak meragukan, yang jelas. Itulah kempen kita. Cuma nadanya jangan nada bergaduh lah, nada menghukum, nada menyeru, mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Marilah kita buat selawat ni, selawat yang jelas lah, yang Rasulullah sendiri ajar. Kenapa nak berselawat dengan selawat-selawat yang direka-reka itu, walaupun secara umumnya tak salah lah. Selawat ni doa tu boleh lah. Nak cipta doa-doa apa pun. Tapi telajak sangat berdoa selawat guna yang reka tu sampai tinggal yang sunnah ni. Apa cerita? Satu. Yang kedua, lafaz tu sendiri dah ada kalimah-kalimah yang bermasalah. Dua. Bila diperhatikan walaupun secara majazi, walaupun secara ni. Yang ketiga, fadilat yang mereka yakin. Selawat tafrijiyah lah apa semua tu. Bila ditengok dalam kitab asal pengasas tarikat-tarikat yang duk cipta selawat-selawat ni, selawat sekali dengan selawat syifa ke selawat tafrijiyah ni, maka pahalanya sekian. Ada yang sebut apa dia? Pahala sekali selawat tu. Selawat yang direka oleh Tok Guru pengasas mazhab tarikat tersebut, maka dapat pahala seluruh Nabi dan Rasul. Bukan main. Tak, senanglah begitu hidup. Sekali je selawat. Dengan selawat yang direka oleh pengasas tarikat dia tu, dalam disebutlah kitab dia sendiri, mendapat pahala seluruh Nabi dan Rasul. Yang Rasulullah ajar ni, apa dia? Selawat Ibrahimiyah. Biasa. Tak hebat sangat. Tu. Jadi masalah meletakkan. Berasa nak pelik pada orang ni. Berasa kalau bersama dengan orang ramai, tu golongan-golongan biasa je tu. Itu amalan biasa. Kita nak yang istimewa sikit ni. Yang special. Yang ada fadilat-fadilat tertentu ni. Tu. Dia ada perasaan macam tu. Perasaan seronok menjadi berbeza tu. Nah, dah seumpamanya. Tidak adalah benda lain melainkan hal-hal ini berlaku kerana tidak menghayati dan faham sungguh-sungguh apakah itu nas, apakah itu wahyu. Dia boleh langgar wahyu ni sebab apa? Tak faham wahyu tu apa. Tak faham konsep nubuwah. Nabi mari bawa konsep nubuwah tu dengan penuh kehebatan secara nas. Dia tak faham kedudukannya itu. Mengutamakan lebih daripada apa yang jelas panduannya daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, aliran yang cuba melihat sesuatu isu yang dikaitkan dengan bid'ah dengan aspek yang menyeluruh, menggunakan pelbagai manhaj fikri, pemikiran seperti aulawiyat, wasatiyah, mizan, imbangan, mu'tadil dan pelbagai lagi, sekaligus melihat juga kepada kesan ma'alat kepada masyarakat dalam timbangan maslahah dan mafsadah serta pelbagai lagi. Dalam masa yang sama, mereka tetap berpegang kepada asas ilmiah dengan meletakkan sunnah sebagai matlamat tertinggi untuk dicapai dan tidak terus menghukum sama ada ia termasuk bid'ah. Maka mereka sentiasa menyediakan alternatif ilmiah terhadap isu-isu yang muncul seputar hal i'tiqad dan amalan bid'ah. Kaedah mereka boleh dipegang
dan diamalkan jika, dan wajar mengutamakan amalan ini kerana. Maksudnya, bagi alternatif. Nah, payahlah benda ni kalau nak kata contoh apa dia? Contoh paling popular, kematian lah. Berlaku kematian, ahli keluarga tradisionalnya, of course lah nak buat majlis tahlil arwah. Kita kata lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat? Beberapa eksperimen yang saya buat secara terbuka di beberapa masjid dan surau, saya tanya. Saya kata bukan masalah tahlil arwah. Itu tak apalah, tanya mufti. Saya tak ulas yang tu. Cuma saya nak tanya ikhlas, saya kata. Lepas ni, kalau adalah jemaah kita ni bangkit, tanya tuan-tuan. Bagi tahu. Tuan-tuan, lepas ni jemput ke rumah saya. Berlaku, ada kematian kedua orang tua saya. Lagu mana gini-gini. Jadi malam ni malam ketujuh ada tahlil arwah. Jadi jemputlah ke rumah belakang. Cuma saya bagi tahu siap-siap, kami ni tak berapa ada bajet. Memang tak ada makanan disediakan. Lepas tahlil doa apa semua itu gini, mintalah di kedai depan tu ada kedai makan sendiri, bayar sendiri. Saya pun sebut, saya nak tanya ikhlas tuan-tuan. Kalau situasi itu berlaku, pergi ke tak rumah yang mengajak tadi? Saya tak nak bincang tahlil ni bid'ah kau tidak, kalau itu ramai dah orang bincang saya ada. Cuma saya nak tanya sekarang, kalau situasi itu berlaku, pergi ke tidak? Senyap. Saya pun jekah lah. Hoi, orang tanya ni jawab. Berat nak jawab tu. Lepas tu adalah berapa masjid surau ni ada pocik-pocik yang kelakar sikit ni. Tak pergi. Di belakang. Jadi saya kata kita gini sebenarnya untuk apa? Nak makan free ke lagu mana ni? Kalau nak makan free kita tak fikir ke keluarga tu, kalau keluarga yang susah apa semua kita begini. Kalau dia senang pun dia nak jamu orang makan, nak buat jariah lah. Tak ada masalah lah, dia panggil lah orang makan, apa masalah. Cuma di situlah perselisihannya. Kalau kita bagi alasan kata orang tu tak mampu ni. Tapi kalau orang kaya, dia memang niat dia nak sedekah, makan tu panggil orang untuk makan. Cuma sambil-sambil makan tu, doa-doa lah sikit, dia kata. Tapi kita ni, bila sebut kata doa, dululah tradisional, bila sebut doa, dia ingat tahlil penuh. Padahal doa-doa je lah. Macam orang jemput kita, doa selamat. Marilah buat majlis doa selamat. Dia sampai-sampai, ila hadratin Nabi Mustafa. Majlis tahlil. Tuan rumah kata, saya minta doa selamat. Bukan buat tahlil. Jadi apa alternatif yang ada tu? Nah. Jadi kita pun kena fikirlah, kita ni yang nak melaksanakan sunnah, dalam transisi nak mengubah itu kena ada alternatif. Tapi alternatif ni kadang-kadang boleh jadi bid'ah lain pula. Kita cadangkan satu alternatif, kita tak perasan satu jadi bid'ah lain pula. Jadi yang sunnah Rasulullah asas benar, kita kena cukir balik betul-betul, ikut turutan. Tapi dalam masa sama memang kena ra'i. Tak boleh tidak. Bukanlah kena ra'i, tapi itu suasana yang mesti kita lalui. Jadi ada setengah asatizah yang faham benda-benda begini, macam Profesor Dr. Basri Ibrahim. Ini saya ingat dia mari surau kita, dia sebut. Lepas tu lagu mana? Saya tanya, Prof, lagu mana? Nak kira nak bergaduh ke lagu mana? Ya, tak boleh lah, kena baik, kena dakwah. Lepas tu lagu mana? Beginilah dia kata. Tahulah dipilih dia buat ke tidak sekarang. Dia kata, kalau orang jemput kita dah, of course lah, memang setengah orang yang mampu ni, memang niat dia nak jamu. Dan dia tak salah lah, dari sudut dia nak jamu orang makan tu, dapat pahala kat dia. Dapatlah pahala kepada mak ayah dia tu. Kalau dia nak niat sedekah, of course dapat kat mak ayah dia. Ya? Tapi kita yang hadir ni lagu mana? Dah. Nak ejah benda tu. Maka kata Prof. Basri, kita niat mari untuk mendoakan lah. Cuma turutan tahlil tu, jangan dia ikut 100% pattern yang memang bacalah sikit ayat kursi ke Fatihah ke lagu tu gini-gini. Lepas tu doa je lah.
Gitulah. Maksudnya seringkas yang mungkin. Kita cakap, kita buat doa ringkas je lah. Tuan rumah tahu okeylah. Tapi adakah itu menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus? Itu pula. Jadi perimbangan di situ tu. Jadi slowly lah tuan-tuan ya. Dia kena stagger. Tapi saya, bila almarhum adik saya meninggal tu, sebab kita ni abang besar keluarga, orang lain dengar lah. Itu pentingnya ada kuasa veto tu. Saya tu terang lah. Bila nak solat jenazah tu, kalau kapun datang, saya nak buat sebagaimana saya mengaji lah. Tuan-tuan ikut saja. InsyaAllah ini yang saya belajar yang lebih tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Awalnya, okey. Sebab kita ada kuasa veto sikit, yang mati pun adik kita, adik kamu ikut kamu lah. Nah, ayah kita pun suruh kita, dan saya pesan keluarga lah, begini. Okey lah. Itu pentingnya ada kita panggil wibawa tu sikit, untuk kita menasihati dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi isu ini tak semudah bid'ah dalalah finnar. Tak semudah tu. Walaupun hakikatnya begitu. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Bukan bermaksud kita redha dengan apa-apa yang tak jelas itu. Tapi proses itu memerlukan satu kebijaksanaan yang teratur itu. Baik. Saya sebut di situ lagi, ketiga-tiga aliran fikrah di atas sebenarnya bukan aliran majoriti umat Islam di Malaysia. Kerana majoriti umat Islam adalah golongan awam yang agak minimum terdedah dengan wacana di atas. Jika ada yang terdedah sekalipun, hanya melalui pelbagai media baharu. Mereka tidak mempunyai ilmu alat yang lengkap dan mencukupi bagi melazimi wacana-wacana aras tinggi dalam kalangan para ulama' muktabar sepanjang zaman tersebut. Justru sejauh mana wacana bid'ah wajar, perlu dan boleh dibawa kepada masyarakat awam. Apapun kita lihat dahulu ta'rif bid'ah dan apakah ia mempunyai asas daripada Al-Quran dan Sunnah, atau apakah sebahagian ulama' saja-saja mencipta terma tersebut dan perbahasan seputarnya bagi tujuan dan kepentingan tertentu. Bid'ah atau dieja dalam bahasa Melayu sebagai bid'ah, B-I-D-A-A-H. Dia bid'ah. Bahasa Arab bid'ah, bada'in tamarbutah, bid'ah. Dan dalam Quran ada sebut apa dia? Ayat Quran yang berbunyi apa dia? Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Nanti kita akan bincang. Katanya lagi di sini apa dia? Menurut Laman Sesawan Pusat Rujukan Persatuan Melayu, bahagian ensiklopedia dikategorikan sebagai istilah konsep berkaitan agama, bid'ah ni. Ialah kita memang pinjam daripada bahasa Arab, khusus daripada hadis. Menurut laman tersebut, bid'ah ialah setiap perkara termasuk amalan, aliran, fahaman dan pendapat yang baru muncul yang tidak terdapat dalam ajaran Islam berdasarkan pada keterangan Al-Quran dan Sunnah. Betul lah tu. Nah, secara umumnya tepat dah. Menariknya, pada bahagian ensiklopedia ini pula, pada kata kunci Muhammadiyah dalam carian itu, iaitu pada kolom bidang sejarah dan arkeologi, klasifikasi institusi organisasi diterangkan. Maksudnya bila cari perkataan bid'ah, yang keluar adalah dikaitkan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ni tak ada di Malaysia ni. Adalah cawangan, ada baru satu universiti umam, Universiti Muhammadiyah Malaysia di Perlis. Asal nak buka di Johor, dia punya lot tak bagi, dia pindahkan ke Perlis. Jadi dah siap dah beroperasi di Perlis. Muhammadiyah ni ada berapa ratus universiti sendiri, tuan-tuan. Antara organisasi Islam terkaya di dunia. Tapi pemimpin-pemimpin dia tak kaya. Sebab yang kayanya adalah ormas dia tu, dia punya gerakan itu. Ada hospital sendiri, universiti sampai ratus-ratus, luar biasa. Lawan ataupun dia punya apa dia panggil rival dia yang paling rapat adalah Nahdlatul Ulama. Yang begitu juga, banyak pesantren, banyak universiti dan sebagainya. Itu wacana di Indonesia. Baik, dia kata apa ni? Bacalah sikit, dah ada ni. Nah, organisasi sosial keagamaan kaum muda modernis yang terbesar di Indonesia, Muhammadiyah tadi. Organisasi ini ditubuhkan pada 4 November 1912. Lebih awal daripada Ikhwanul Muslimin. Bayangkan, hebat terhebat gerakan Islam di alam Melayu kita ni, Nusantara. Di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan
yang nama asalnya Muhammad Darwish. Dia perangai orang Jawa ni pergi buat haji balik tukar nama. Menunjukkan permulaan hidup baru. Dia pergi haji ni balik dia jadi orang barulah, jadi tok haji dah. Dia ada pakaian tertentu yang menunjukkan dia ni telah haji. Maka nama pun tukar jadi Ahmad Dahlan. Asalnya Muhammad Darwish. Nah, sebab ayah dia Ahmad Dahlan, wallahualam saya tak tahu. Hamka, datuk dia adalah syekh kepada tarikat Naqsyabandi. Ayah dia tak. Dia lagi bukan. Ini istimewa. Nah, Kiai Ahmad Dahlan, ayah dia wallahualam tradisionalis lah, tapi terlibat dengan tarikat ke tidak, saya tak tahu. Seorang khatib Masjid Karaton Kesultanan Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang bekas murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang alim mazhab Syafi'i, tradisionalis, tapi tetap tidak setuju dengan adat istiadat budaya orang Minang yang walaupun kononnya ikut syariat, tapi sebenarnya banyak lagi langgar syariat. Dan dia cuba nak buat pembaharuan, tak mampu, tak dapat. Dia frust, dia bukanlah larikan diri, dia punya frust, dia ambil keputusan duduk di Mekah, tak balik-balik dah. Sebab bila balik dia serabut perut lagu mana, tengok masyarakat dia tak boleh berubah ni. Walaupun dia sudah berusaha, maka dia macam frah sangat, dia pergi duduk sana. Tetapi melalui dia lah lahir ramai ulama-ulama Al-Melayu hebat, termasuklah Kiai Ahmad Dahlan tadi, termasuklah ayah Hamka, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, termasuklah Nahdlatul Ulama punya Kiai Hashim Asy'ari, pengasas kepada Nahdlatul Ulama tradisionalis. Jadi Kiai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ni, lagu mana dia? Dia meraihkan dua-dua. Anak murid yang paling banyak lawan dia, tak setuju dengan dia, ayah Hamka. Tapi anak murid itulah yang dia paling sayang sekali. Ini ulama yang hebat ya. Jadi saya buat kesimpulan, seorang ayah yang hebat belum tentu melahirkan anak yang lebih hebat daripada diri dia. Banyak pattern yang sama. Dalam politik, boleh sebutlah berapa nama yang ada. Dalam kesarjanaan, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad, kurang dikenali bahawa ayah dia, tak lebih hebat lah. Begitu juga imam-imam yang lain. Jaranglah, tapi ada juga macam Abi Hatim Ar-Razi dengan Ibnu Abi Hatim. Itu dua-dua hebat. Nah, tapi banyaknya bila ayah ni terlalu hebat, contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Anak dia buat kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam khusus untuk anak dia tu hafal dan jadi seolah mengikut jejak langkah dia lah. Anak dia tak capai tahap tu. Tak capai. Tetapi seorang guru yang hebat biasa melahirkan murid yang jauh lebih hebat pada diri mereka. Dan itu menggambarkan kehebatan guru tersebut. Kadang-kadang dia ni ilmu dia tak kat tu je, tapi dia boleh melahirkan anak murid yang, dan itu kehebatan dia dalam mendidik itu. Kita tengok banyaklah guru-guru yang melahirkan anak murid yang lebih hebat pada diri dia, luar biasa. Tapi seorang ayah yang hebat, tok guru besar, masyaikh besar, belum lagi tentu melahirkan anak yang lebih hebat daripada dia mereka. Contoh terbaik Hamka, Buya Hamka sendiri. Anak-anak dia tidak dikenali dan tidak memberi impak kepada yang besar kepada wacana keislaman di Nusantara ni. Adalah 2-3 orang jadi profesor, jadi penulis, tapi gitu saja. Dan akhirnya mereka dikenali kerana duk bawa cerita ayah mereka, duk ulang-ulang benda sama. Sebab tu saya tak teruja lah secara peribadi bila anak-anak dia mari tu, orang lain duk, saya mungkin gitulah. Sebab tu bila orang mari, ni cucu Nabi, dah okey. Buktikanlah kamu layak jadi cucu Nabi tu. Walaupun kamu keturunan Nabi, betul lah. Tapi tunjuklah kamu tu layak untuk dihormati sebagai cucu Nabi. Ini mari cucu Nabi dah bawa hadis palsu. Tak boleh. Cannot go. Itu sikap kita lah. Tapi bagi setengah orang, ni dia panggil tak beradab lah. Tu. Nah, itu kita diajarkan begitulah. Wallahualam. Baik, sikit lagi dia kata, Kiai Ahmad Dahlan adalah seorang bekas murid Syekh Ahmad Khatib, iaitu pendukung pemikiran Syekh Muhammad Abduh, terkesanlah zaman itu melalui majalah Al-Manar yang sampai di Mekah daripada Mesir. Dia melihat masalah sosial dialami oleh kaum muslimin yang tinggal di kota-kota besar. Tujuan organisasi ini, Ormas dipanggil kalau di Indonesia, organisasi massa, ini pada ketika itu ialah penyebaran Islam. Muhammadiyah mempertahankan kemurnian Islam
dengan menentang amalan bid'ah dan khurafat. Dari segi sosial, Muhammadiyah ingin membela orang miskin dan yatim dan menyediakan sekolah moden berdasarkan Islam. Justru itu pada peringkat awal penubuhannya, Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik. Pada peringkat awal tak terlibat langsung lah. Okey, kita ambil perenggan terakhir. Sememangnya apabila membicarakan mengenai reformisme Islam, pembaharuan, islah tajdid, anti taklid buta, anti khurafat, anti tahyul, anti bid'ah, anti mistik dan pelbagai lagi istilahnya, mesti kita juga masukkan perbincangan mengenai beberapa ormas, iaitu organisasi massa yang semenjak sebelum Nusantara merdeka daripada penjajah, masing-masing sudah berfungsi memperjuangkan dakwah fikrah tersebut. Paling tidak perlu ditelusuri sejarah apa yang dinyatakan sebagai konflik kaum muda dan kaum tua, aliran tradisionalis dan aliran reformis dan seumpamanya. Cuma di sini kita tidak memperpanjangkan perbincangan seputarnya kerana lebih mahu memperkenalkan istilah bid'ah dari sudut bahasa dan istilah syaraknya sahaja terlebih dahulu. Dan ada satu dapatan saya yang saya fikir macam angkat diri sendirilah, tapi saya rasa saya yang antara yang terawal menyebut hal itu. Polemik ayat dan hadis sifat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang menjadi isu yang sangat runcing dan tajam antara dua kelompok lah, Aswaja dengan Salafiyah apa semua ni, sehingga sampai tahap tajsim tashbih itu dah dia tak sebut kafir, dia sebut mujassimah musyabbihah. Mujassimah musyabbihah tu kafir tuan-tuan, tapi dia sebab dia kata geng-geng ni yang suka duduk syirikkan orang, so dia tak guna istilah takfir itu, sebab dia kata orang geng-geng tu mudah nak takfir orang. Dia ingat kita tak tahu bila dia kata musyabbihah mujassimah tu sebenarnya dia telah pegang orang ni keluar pada Islam kufur terus dah. Ekstrim. Nah, dan pertembungan yang runcing ini tidak pernah berlaku sepanjang sejarah Islam di alam Melayu sehinggalah 20 tahun yang lampau. Ketika terbitnya sebuah buku yang bertajuk Salafiyah Wahabiyah, satu penjelasan oleh seorang hamba Allah daripada The Cave of the Fox. Nah, dialah yang tulis mula-mula. Dan dia telah mengadaptasi karya tokoh yang dia rujuk, Syekh Abdullah Al-Harari ataupun guru dia Dr. Di Jordan itu, Hasan Saqaf yani. Perbahasan itu perbahasan klasik yang tak pernah jadi isu di alam Melayu sebenarnya. Kita belek kita tafsir tradisional alam Melayu, bila masuk Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka tak bahas apa benda tu. Jadi mari mana tiba-tiba ni tungtang. Ada orang yang menghidupkan fitnah itu, tuan-tuan. Ketika mana tauhid 3 rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dah lama dah masuk dah menjadi silibus rasmi di UIA dan di buku-buku sekolah apa semua gitu gini, tak ada isu. Tak ada orang jadi teroris pun masa tu. Mari dia tengok, inilah punca teroris. Pening kita sekejap. Berapa ramai balik, sebab tu saya kalau jumpa sokong pakar deradikalisasi ni, berapa orang lah nama tu, walaupun kita tahu mereka orang baik, 2-3 orang ada yang baik, tapi ada lain tu memang something lah sikit. Antara soalan saya nak tanya, senarai yang disebutkan senarai tokoh Wahabi lah, yang dinisbahkan mereka ini mengajar Tauhid 3 dan berpegang pada Tauhid 3. Tauhid 3 itulah yang menyebabkan mudah mensyirikkan orang dalam bab istighasah tawassul, dan bila mudah mensyirikkan akan jadi ekstrim, bila jadi ekstrim mudah terpengaruh dengan menjadi teroris, radikalis ataupun golongan ISIS apa semua ni. Itu naratif yang mereka bina. Sehingga tertubuhnya unit apa semua itulah. Nah, dan ada tangkapan dia buat. Setelah 10 tahun, lebih dah 10 tahun sekarang, senarai nama tokoh-tokoh yang dicop sebagai itu tetap ada, dan itu dipegang oleh setengah pihak lagi. Soalan pertama kita nak tanya, tuan-tuan kalau ada peluang tanya dalam majlis rasmi bersama mereka, apa dia? Daripada nama-nama ni sampai 60 dah hampir 100 ni, siapa yang sudah terbukti terlibat dengan terorisme, dengan terorisme, dengan radikalisme yang mereka sebut? Tunjukkan satu nama saja. Sebab 10 tahun ni dah cukup matang lah untuk nak buktikan, takkan tak ada bukti lagi. Tunjukkan.
Satu. Yang kedua, UIA ni dah guna silibus Tauhid 3 ni semenjak daripada dia mula-mula tubuh 1985. Berapa orang yang keluar daripada UIA, berpuluh ribu dah dia keluarkan graduan, yang akhirnya jadi teroris bagaimana yang teori yang mereka sebutkan itu. Dua, yang paling penting, mereka mengaitkan Saudi dengan Tauhid 3 dan akhirnya teroris. Kita minta berapa ramai yang balik daripada Saudi, ribuan, belasan ribu mungkin daripada tahun 90-an, yang terbukti sebagai yang mereka kata. Yang dah terlibat betul-betul terbukti. Tak apalah kalau ada, kita terima lah. Kita nak bukti tersebut. Kerana setakat ni kita tak tahu siapa yang mereka duk masuk, duk ulang-ulang. Dan cerita tu duk ulang-ulang sampai sekarang. Toke yang duk tubuhkan unit tu pun dah pindah-pindah sampai ke mana dah. Pak ke Johor, pak ke mana Lahana dah. Dan semenjak dia tak ada di situ, tak ada dah tangkapan. Dah habis ke cerita teroris di Malaysia ni? Jadi banyak benda yang sangat-sangat pelik lah yang berlaku. Dan saya ada maklumat dalaman daripada penjara Sungai Buloh, orang yang terlibat dengan tangkapan 10 orang tu, yang terlibat bercakap dan ambil data dengan mereka. Dia kata geng tu tak tahu apa pun. Pertama bukan daripada semuanya, hampir semuanya bukan daripada datang pengajian agama Islam, sama ada secara rasmi ataupun tidak, daripada aliran pondok ataupun aliran universiti. Bukan. Lepas tu terlibat apa semua tu, tengok YouTube, timbul semangat. Itu saja. Hamasah, mari. Nah. Dan kalau kita digging more deeper, yang ni bercerai dengan bini, yang ni hutang banyak, yang ni escapism. Bukan betul-betul ni kerana Tauhid 3 ni kita nak pergi bunuh. Tak ada. Ni tapi benda tu ada value kepada mereka untuk jadi kita nak tanya soalan-soalan itu saja. Kalau tak, ia adalah satu fitnah untuk character assassination. Dan ia tidak pernah ditarik, dan salah seorang yang duk share senarai nama tu, bila ditanya secara berdepan dalam debat, tergagak dia jawab. Ini perang jahat apa benda ni. Permusuhan ideologi saja ni. Pertembungan fikrah saja. Tapi dibawa sampai tahap tu. Jadi kalau ada peluang, tak kira lah dengan siapa-siapa pun kita berhak tanya soalan. Kita ada locus standi sebagai rakyat Malaysia yang bayar yang ada IC biru, yang bayar cukai apa semua untuk tanya soalan-soalan itu. Sebab operasi mereka pun duk guna duit kita juga. Guna duit, bayar gaji dia apa semua tu, ambil duit kita lah tu. Begitu. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang untuk bertanya soalan, tanya soalan. Dalam majlis-majlis rasmi yang mereka ada. Wallahu a'lam, kita berhenti situ. Panjang-panjang lagi jadi panah pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.